Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu ni kita sambung lagi RBT kita dalam tajuk reka bentuk dalam pemasaran. Okey, hari ini kita akan pergi kepada bahagian yang kedua iaitu sambungan kepada yang minggu lepas. Okey, menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, kita boleh terus merujuk kepada buku teks kita muka surat 128. Jom. Okey, ini ya. Muka surat 128, menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, minggu lepas cikgu dah terangkan peranan dia ada 3. Okey, yang pertama adalah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Ini yang pertama. Yang kedua merupakan saluran komunikasi antara pengguna dengan pelanggan, pengeluar. Okey, pengeluar dengan pengguna. Yang ketiga, untuk mengukuhkan jenama sesuatu produk. Okey, jadi kita masih dalam kawasan ini. Yang ni belum, yang ni pun belum. Okey, minggu lepas cikgu ada terangkan ciri-ciri dalam memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, dia ada 5. Fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan juga trend. Okey, macam minggu lepas cikgu dah terangkan tentang fungsi. Fungsi bermaksud pembeli akan membeli produk yang dirasakan boleh menyelesaikan masalah dia. Okey, untuk memudahkan urusan harian mereka. Jadi pengguna dia tak akan beli produk yang tak menyelesaikan masalah. Jadi membazir. Jadi dia akan cari yang memudahkan, yang boleh menyelesaikan masalah dia. Okey, itu fungsi. Okey, yang kedua adalah berdasarkan ciri-ciri reka bentuk. Ada setengah pengguna dia suka reka bentuk yang jenis ringkas ataupun simple. Ada jenis pengguna dia suka yang lebih eksklusif supaya benda tu nampak lebih mewah. Ada juga yang ruang rumah dia tak besar tapi dia nak beli perabot yang nampak lebih eksklusif, lebih mewah. Jadi dia beli juga. Jadi tak ada masalah. Cuma itu adalah cita rasa masing-masing punya pengguna. Cita rasa pengguna masing-masing. Okey, so hari ini cikgu akan terangkan berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, nilai produk dan juga trend. Okey, boleh rujuk buku teks awak muka surat 131. Okey, betul? 131 Okey. Sekarang kita tengok 131. Pening kepala awak ni. Okey. 131, kekuatan dan kelemahan produk. Kekuatan dan kelemahan produk. Okey, kat sebelah ni ada modul. Ini modul, ini buku teks. Okey. Sesuatu produk yang direka seharusnya mempunyai fungsi yang tersendiri. Maksudnya, biasanya orang cipta produk, dia mesti lain, dia nak lain daripada yang lain. Okey, mungkin produk tu dah sedia ada di pasaran tapi dia akan ubah suai. Jadi, mungkin fungsi tu berbeza sikit ataupun cara penggunaan tu mungkin berbeza. Tapi yang pasti, mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey, dia nak benda tu, idea dia biar nampak kreatif. Jadi prinsip adalah fungsi utama adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Pengguna harus mengetahui produk yang diperlukan sama ada mementingkan kekuatan reka bentuk berbanding fungsi ataupun mementingkan kekuatan fungsi berbanding reka bentuk. Okey, maksudnya kekuatan dan kelemahan dia berbeza dia adalah daripada segi reka bentuk, sama ada reka bentuk atau fungsi. Ada setengah orang dia suka produk tu janji berfungsi. Reka bentuk dia tak kisahlah. Okey, ada setengah orang, biasanya perempuan dia lebih mementingkan reka bentuk berbanding dengan fungsi. Okey, kalau yang lebih mementingkan fungsi biasanya orang lelaki. Okey, contoh saya bagi satu situasi sebelum saya terangkan. Contohnya gelas, nak beli gelas. Okey, kalau orang lelaki, bukan cerita pasal jantina, okey. Kalau yang jenis mementingkan fungsi, dia akan memilih gelas yang lebih, maksudnya terus direct.
Okey, fungsi dia sebabnya nak beli gelas untuk letak air je kan. Okey, fungsi dia itu. Jadi, dia akan cari yang lebih kepada fungsi. Akan tetapi, ada setengah orang, dia lebih mementingkan reka bentuk. Jadi, yang ni adalah reka bentuk. Kalau yang orang macam ini, dia lebih mementingkan fungsi berbanding reka bentuk. Kalau orang yang macam ini, dia lebih mementingkan reka bentuk berbanding dengan fungsi. Itulah beza dia. Faham? Okey, jadi kita nak tengok di sini. Contoh yang diberi dalam buku teks ni adalah kipas dan juga bekas balang makanan. Okey, kita tengok dulu. Sebelum tu nak letak apa kat dalam nota ni nak? Okey, yang ni. Ni poin pertama, pindahkan di sini anakku. Okey. Poin yang kedua, okeylah kita sama-sama buat jelas, senang kan? Okey. Mempunyai fungsi tersendiri. Okey, poin yang kedua, pengguna sama ada, dia mementingkan sama ada reka bentuk atau fungsi. Nanti awak buat cantik lah. Janganlah buat conteng je saya ni. Okey, atau. Ada setengah pengguna dia suka reka bentuk berbanding fungsi. Ada setengah pengguna dia mementingkan fungsi berbanding reka bentuk. Gitu. Okey, sekarang kita tengok contoh yang ada pada buku teks adalah reka bentuk kipas. Okey, kipas siling ni. Okey. Jadi dekat sini lah. Kekuatan dia adalah fungsi. Kelemahan dia adalah reka bentuk. Okey, kita tengok reka bentuk dia pun dah biasa-biasa je kan, tak menarik. Jadi tetapi fungsi dia hebat. Okey. Fungsi kipas macam yang asal kipas lah, fungsi asal kipas dicipta. Okey. Mempunyai kuasa putaran angin yang kuat dan juga laju. Mempunyai kuasa putaran yang kuat dan juga laju. Itu fungsi dia, fungsi utama. Okey. Dan kelemahan dia adalah reka bentuk yang kurang menarik. Okey. Berbanding dengan satu lagi di jenis kipas yang kat sebelah ni, dia punya kekuatan dia adalah pada reka bentuk. Tadi kipas tadi dia punya kekuatan pada fungsi. Yang ni kekuatan dia pada reka bentuk. Reka bentuk kipas yang menarik. Akan tetapi dia punya kelemahan dia adalah dia punya fungsi. Fungsi dia kuasa yang perlahan. Macam tadi kuasa dia kuat dan laju. Yang ini dia perlahan. Jadi kalau setakat nak beli untuk cantik dalam masa yang sama dia berfungsi, then ambillah ke reka bentuk berbanding fungsi. Tapi kalau sekiranya awak tak mementingkan sangat reka bentuk, jadi fungsinya boleh mencapai tahap maksimum dan kepuasan hati awak, maka pilihlah fungsi berbanding reka bentuk. Okey, sama juga seperti bekas balang makanan ini. Okey, kalau kita tengok pun dah nampak beza dia. Okey, kekuatan pada balang yang pertama ni, kekuatan dia pada fungsi. Kan kelemahan dia adalah reka bentuk. Okey, macam yang ni dia punya fungsi dia adalah fungsi balang makanan yang kedap udara. Dia kedap udara. Membolehkan makanan disimpan tahan lebih lama. Dan dia punya tetapi reka bentuk dia kurang menarik. Okey, berbanding dengan balang yang satu lagi ni. Kita tengok design pun dah, reka bentuk pun dah menarik. So, dia punya kekuatan ada pada reka bentuk. Okey, reka bentuk dia yang menarik. Akan tetapi, dia punya kelemahan adalah pada fungsi. Dia tidak kedap udara menyebabkan makanan disimpan mudah rosak. Maksudnya dalam jangka masa yang singkat mungkin dia boleh menampung lah. Akan tetapi kalau dalam jangka masa yang lama, mungkin makanan itu akan cepat rosak. Jadi untuk cantik, maka bolehlah pilih yang ni. Untuk reka bentuk,
berbanding fungsi, maka pilihlah yang ini. Akan tetapi kalau awak memilih fungsi berbanding reka bentuk, maka boleh pilih yang ini. Okey, ada faham? Okey, sekarang kita tengok pada kita punya modul. Modul kita gunakan, cikgu letakkan reka bentuk botol air. Agak-agak boleh buat tak? Okey, kita cuba buat sama-sama. Okey, yang kat sini apa dia punya kekuatan? Kekuatan. Yang ni pun kekuatan. Okey, kekuatan yang botol air pertama ni ada dekat mana? Kekuatannya adalah pada reka bentuk. Kekuatannya adalah pada fungsi. Apa fungsi dia? Fungsinya dia ada ekstra tangkai kat sini. Fungsi pada apa fungsi dia? Okey. Fungsi pada tangkai botol untuk mudah dipegang. Okey. Macam yang ni kekuatan dia daripada segi reka bentuk. Reka bentuk menarik. Okey. Kalau yang ini dia punya kelemahan dia apa? Okey, kita tengok kelemahan. Kelemahan. Tulis lah cantik-cantik. Okey, kelemahan dia apa? Kelemahan dia reka bentuk dia kurang menarik. Sebab dia nampak macam murah. Reka bentuk kurang menarik. So, kelemahan dia kat mana? Kelemahan. Kat mana kelemahan dia? Kelemahan dia tiada. Dia punya kelemahan dia pada fungsi. Fungsi. Fungsi botol yang tiada tangkai pemegang. Saja je buat tulisan tak cantik. Okey, so kekuatan pada botol ini adalah dia mempunyai tangkai pada botol ni untuk memudahkannya dipegang. Akan tetapi kelemahan dia reka bentuk dia kurang menarik. Lagipun sebab sebab dia dia nampak macam kanak-kanak riang sikit kan. Okey, kalau macam yang ni kekuatan dia adalah pada reka bentuk. Okey. Kekuatan dia adalah pada reka bentuk. Reka bentuk ni yang menarik. Akan tetapi kelemahan dia adalah fungsi. Fungsi botol yang tiada tangkai pemegang. Okey. Okey, macam yang ni kekuatan dia pada fungsi tapi kelemahan dia pada reka bentuk. Okey. Okey, sekarang kita tengok ciri-ciri yang keempat iaitu nilai produk. Nilai produk. Okey, poin-poin dia adalah nilai produk bagi pengguna lazimnya wujud berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna. Nilai satu produk dan perkhidmatan diperoleh apabila pengguna mendapat faedah daripada penggunaannya. Okey, poin pertama adalah nilai diperolehi apabila pengguna mendapat faedah daripada penggunaannya. Okey, so nilai dia ada dua jenis iaitu nilai barang yang pertama dan yang kedua adalah nilai perkhidmatan. Okey. Okey, sekarang kita tengok dulu modul. Ini modul ya anak-anak. Okey, kita nak letak apa ni? Okey, letak yang ini sebagai nota poin pertama. Okey. Satu je lah poin dia. Okey, so ni je lah jawapan dia. Nilai diperoleh apabila
pengguna mendapat faedah daripadanya. Okey, so nilai ada berapa jenis? Ada 2, iaitu yang pertama adalah nilai barang. Okey, yang kedua adalah nilai perkhidmatan. Okey, boleh faham Okey. Contoh kat sini. Jadi nilai ni maksudnya awak nak beli awak nak beli pengguna akan cari barang yang ada nilai ataupun tak ada nilai. Macam tu. Bukan maksudnya macam dia punya nilai barang tu. Okey. Okey, maksudnya faedah daripada dia dapat tu. Okey, sekarang kita tengok Okey, kita tengok contoh yang diberikan ni adalah radio. Okey, mereka bentuk radio yang boleh menyokong aplikasi internet. Okey, reka bentuk radio yang boleh menyokong aplikasi internet. Okey, tapi yang kedua ni adalah reka bentuk radio tidak boleh menyokong aplikasi internet. Okey, reka bentuk maksudnya kalau macam ni dia ada internet, kalau macam ni dia tidak ada internet. Jadi awak nak beli jenis yang radio yang macam mana? Maksudnya macam tu. Okey. Okey, kita tengok pula nilai perkhidmatan. Maksudnya kalau awak nak beli, contoh kalau nilai barang tadi, kalau awak rasa awak nak beli yang ada internet, mungkin harganya lebih mahal. Tapi kalau yang biasa, mungkin harganya lebih murah. Okey. Okey, sekarang kita tengok juga nilai perkhidmatan. Okey. Nilai perkhidmatan. Okey, nilai perkhidmatan. Reka bentuk kerusi pada perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan kepada pengguna yang memilih kelas perniagaan, kelas business class. Okey, reka bentuk pada kerusi jika untuk pengguna kelas perniagaan. Maksudnya tiket dia lebih mahal. Sebab tu dia punya perkhidmatan dia, kerusi dia pun lebih selesa dan juga lebih maksudnya lebih luas lah. Okey, berbanding dengan reka bentuk di bahagian kelas ekonomi. Okey, jadi kalau sekiranya pengguna bukan tak mampu, dia tak dapat nak membayar, tak dapat nak nak membeli tiket, contohlah untuk penerbangan ni, nak beli tiket untuk kelas perniagaan, ekonomi plus business class, jadi dia boleh beli di kelas ekonomi. Maksudnya dia ada banyak pilihan. Faham tak? Okey, so itu adalah contoh nilai perkhidmatan. Contoh macam kita nak pergi klinik, okey, untuk dapatkan perkhidmatan doktor kan. Kalau kita kalau sekiranya kita rasa kita tak nak tunggu, kita nak benda tu cepat, jadi kita tak nak menunggu dan nak benda tu cepat, jadi kita boleh pergi ke klinik swasta ataupun berbayar. Akan tetapi sekiranya kita boleh menunggu ataupun kita maksudnya macam kita nak gunakan perkhidmatan yang percuma ataupun lebih murah berbanding klinik swasta, kita boleh pergi ke klinik kerajaan. Tu beza dia. Tu daripada segi perkhidmatan lah. Tu contoh. Okey. Okey, sekarang kita tengok nilai perkhidmatan dan juga nilai barang. Okey, kalau dekat sini cikgu bagi 2 contoh smart TV. Okey, smart TV. Okey, jadi kita agak-agak kita nak tulis apa kat sini? Okey. So, kita tulis pasal reka bentuk lah. Nak tulis apa lagi? Okey. Reka bentuk TV tiada internet. Cikgu tulis apa ni? Okey. Kalau yang ni dia ada. Dia ada kat sini. Okey. Reka bentuk TV yang menyokong internet. Gitu kau. Jadi awak nak beli yang macam mana? Awak nak beli yang tak ada boleh sambung, tak ada internet ataupun yang ada internet. Tapi harga dia mungkin jauh berbeza lah. Okey. Tu contoh kalau smart TV. Okey, sama juga kalau nilai perkhidmatan. Nilai perkhidmatan ni cikgu gunakan yang sama ni lah. Jadi awak boleh ambil lah cilok-cilok lah nota, pandai-pandai lah awak fikir sendiri. Okey, so itu untuk nilai. Okey, nilai produk. Nilai produk. Maksudnya kalau awak kalau pengguna nak benda tu lebih lebih kemudahan dia, maka mungkin dia
perlu bayar lebih sikit lah. Okay, kalau nak yang biasa ataupun yang janji dapat menyelesaikan masalah, then boleh pilih nilai yang lebih murah. Okay, sekarang kita pergi kepada contoh yang, bukan contoh, yang terakhir iaitu trend. Trend. Trend ni bahaya juga ni. Okay, sekarang kita tengok pada trend. Okay, apa yang dikatakan sebagai trend ni? Okay, trend ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup dan teknologi dan juga sebagainya. Okay, ni poin pertama. Ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Okay, trend berlaku dalam tempoh tertentu. Dan berakhir apabila berlakunya perubahan trend yang lain. Itu namanya trend. Trend ni dia akan timbul pada satu tempoh yang tertentu, tapi dia akan hilang secara perlahan-lahan apabila wujud satu trend yang lain pula. Itu namanya trend. Okey. Biasanya dia wujud apabila berlakunya adanya permintaan pada produk, perkhidmatan ataupun gaya hidup. Contohnya macam kebaya. Dah lama orang tak pakai kebaya. Orang dulu-dulu je pakai kebaya. Tapi benda tu dah jadi trend. Sebabnya apabila ada segelintir segelintir orang pengguna yang dia menggunakan semula baju-baju lama yang bentuk baju kebaya ke, jadi orang lain tengok dia pun nak try jugalah, nak jadi maksudnya benda tu jadi trend. Tapi lama-lama benda tu akan secara slowly, secara perlahan-lahan dia akan berakhir apabila wujudnya satu trend yang baru. Okey. Kita tengok contoh telefon bimbit. Ni sangat dekat dengan awak lah. Dia punya contoh ni sangat dekat dengan kita. Okey. Contoh yang asalnya, berfungsi untuk menerima panggilan masuk dan keluar saja. Asalnya telefon ni dicipta untuk terima masuk panggilan dan keluar je. Okey. Tapi bila dia dicanggihkan, kefungsian ditambah dengan khidmat pesanan ringkas. Okey, ada voicemail tu. Okey, jadi bila kita tak dapat nak bercakap dengan orang yang kita call tu, jadi dia ada satu macam mesin yang makcik tu. Kita tinggalkan mesej kat situ. Okey, nanti orang tu boleh dengar. Okey. Kini telefon pintar, mempunyai kemudahan internet dan pelbagai aplikasi yang menjadi trend. Okey, macam kita lah, macam awak, macam kita. Jadi trend tu maksudnya macam nak pakai iPhone. Kalau kita tengok kawan kita pakai iPhone, kita pun nak pakai iPhone. Tu pun trend. Okey, trend sekarang ni semua orang pakai Samsung contohnya. Jadi jadi maksudnya tu trend lah. Tapi lama-lama benda tu akan trend tu akan ditenggelamkan oleh masa. Macam dululah, zaman saya dulu handphone ni sangat sangat rare lah ni. Okey, siapa yang ada ni kira hebat lah. Tapi lama-lama kita bila dah makin canggih, yang ni dah lama dah tak dikeluarkan dah. Okey, kita tengok contoh yang kedua, fashion pakaian. Okey, pakaian wanita pada tahun 1950-an di Asia Tenggara. Ni. Lepas tu pakaian wanita telah diubah sesuai mengikut perkembangan semasa, tapi masih mencirikan, diubah sesuai ikut perkembangan semasa, tapi masih mencirikan budaya Asia Tenggara. Kalau dulu dia pakai songket ni, panas, tapi lama-lama benda tu ditrendkan, maksudnya kita ubah sikit, mungkin menggunakan material yang lebih lembut, material yang lebih jarang sikit, macam tu, tak sekeras macam ni. Okey. Lepas tu kini pakaian wanita moden yang menjadi trend tapi masih bercirikan budaya Asia Tenggara. Jadi daripada asalnya idea yang ini, kepada ini. Maksudnya kita modernkan ataupun kita ubah sesuai tapi masih lagi ada ciri-ciri yang asal. Okey, faham Okey. Okey, sekarang kita nak tengok kita punya modul. Ni modul. Okey, modul nak tulis apa dekat sini? Okey, pindahkan ini ke sini. Yang ni nombor 1. Ditentukan oleh permintaan dan penawaran suatu produk,
perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Berlaku dalam tempoh tertentu. Ni akan jadi poin yang kedua. Berakhir apabila berlakunya perubahan trend yang berbeza. Okey, so ni akan jadi 3 poin kat sini. Poin pertama, poin kedua dan poin ketiga. Poin kedua berlaku dalam tempoh tertentu. Berlaku dalam tempoh tertentu. Okey. Yang ketiga, berakhir apabila berlakunya perubahan trend yang lain. Saja je tulisan macam tu. So yang ni awak boleh ambil daripada sini lah. Cikgu bagi contoh fashion pakaian. Jadi awak boleh ambil teruslah daripada sini. Okey. Gitu. Okey. Faham Okey, so itu saja untuk minggu ini cikgu terangkan. Jadi kita dah lengkap dah di bahagian pertama ini, iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Dia ada 5 ciri, iaitu fungsi produk, reka bentuk, kekuatan dan kelemahan, nilai produk dan juga trend. Jadi apa yang cikgu nak awak buat adalah setiap satu ciri ni, kekuatan dan kelemahan produk, nilai barang, okey. Nilai barang ni awak boleh ambil lah, boleh pilih lah sama ada nilai barang ataupun nilai perkhidmatan. Dan yang terakhir adalah trend. Jadi notanya cikgu nak awak buat macam ini, macam yang minggu lepas itu. Tapi carilah produk awak sendiri. Banyak ada kat keliling awak tu. Okey, carilah satu contoh produk lain dan buatlah dia punya perbandingan. Okey, boleh faham Ambil gelas ni pun boleh ya. Okey, so saya rasa itu saja untuk minggu ini. Kalau yang tak faham boleh tanya cikgu. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Nani. Assalamualaikum. Bye.